Assalamualaikum dan selamat tengah hari kepada semua pelajar tingkatan 4 sains. Okay, hari ini kita akan masuk kepada subtopik yang seterusnya iaitu untuk bab 4. Okay, untuk bab 4 adalah teknologi hijau ya. Okay, bab 4 teknologi hijau kita dah habis belajar mengenai 4.1 dan 4.2. Hari ini kita akan belajar mengenai sektor pengurusan sisa dan air sisa. Okay, so apa itu air sisa? Okey, air sisa adalah kebanyakannya adalah hasil kumbahan. Okey, yang mana kalau kamu tengok contoh kat sini, kamu tengok nampak buku teks kamu ya, muka surat 60. Okey, semakin ramai penduduk dekat dunia ni, semakin ramai penghasilan sisa pepejal ataupun sisa air. Yang mana terdapat pelbagai perindustrian, masyarakat pun semakin ramai, bilangan penduduk pun meningkat. So, pembuangan sisa pepejal dan air sisa pun akan semakin meningkat. So, kita tengok, satu persatu. Yang pertama, kumbahan sisa kimia serta sampah sarap yang dibuang ke dalam sungai, laut telah mengganggu ekosistem sungai. So, orang yang buang hasil-hasil kumbahan ni, sisa kimia ke, dia akan mengganggulah sistem ekosistem di dalam sungai, laut. So, penjanaan pengurusan dan penguraian sisa pepejal. Kebanyakan ya sisa-sisa pepejal ini tak boleh dikompos dengan mudah, tak boleh diuraikan dengan mudah. So, di sini dia akan menyumbangkan peningkatan gas rumah hijau. Apa itu gas rumah hijau? Iaitu gas karbon dioksida. So, itulah yang kita belajar mengenai peningkatan gas rumah hijau, iaitu gas karbon dioksida. Ini akan menyebabkan apa? Berlaku perubahan iklim. Kemudian sisa makanan, sisa makanan yang tidak boleh lupus pun akan mengganggu pencemaran alam sekitar. So, kita akan selalu buang throw away sahaja bahan tersebut, tanpa kita ketahui bagaimana sisa tersebut akan dihapuskan, akan diuraikan. So, dan sekali lagi sebelum isu sosial saintifik lagi, ialah kira-kira 268 juta tan kertas akan dihasilkan selama setahun. Yang ini dia memerlukan lebih kurang, kalau dalam 1 tan dia perlukan 2 hingga 4 tan batang kayu tau. So, berapa banyak sebenarnya, cuba kamu fikirkan, berapa banyak batang kayu yang boleh dimusnahkan, yang boleh akan ditebang, disebabkan untuk menghasilkan kertas. Sebab itulah kertas-kertas ini kebanyakan dia ya, kita semula. Empat sosio saintifik ini, kita akan belajar mengenai aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu saintifik itu. Bagaimana kita nak aplikasikan teknologi hijau ini? Yang pertama, iaitu pencegahan dan pengurangan. Iaitu pengguna digalakkan untuk meminimumkan, kita kena minimumkan penggunaan kertas. Dengan menggunakan semula kertas-kertas yang terpakai. So kita buang kertas, kita kena pastikan kertas tersebut kita letakkan, kan kita ada tong recycle. Ada hijau, ada biru, ada merah. Setiap itu dia kena ada dah diklasifikasikan. Biru untuk kertas. Hijau untuk apa. So, kita agak kamu pun sudah tahu mengenai itu. So, oleh sebab itu kamu tidak digalakkan untuk membazir. Membazir sama ada kalau masak pun, cakap dekat mak tak boleh, tak payahlah mak nak masak banyak-banyak. Sebab dia akan membazir kalau tak habis. Kemudian pengasingan dan kita semula. Pihak kerajaan telah menggalakkan pengasingan sisa rumah sejak tahun 2015. Yang mana melalui pengasingan ini kita dapat mengurangkan pembuangan bahan kita semula, di samping mengurangkan pembuangan bahan sisa pepejal. Kemudian, rawatan dan pemprosesan. So proses rawatan biologi ke atas sisa pepejal membolehkan sisa tersebut diubah kepada bahan organik yang bermanfaat seperti baja organik. Pemprosesan yang dijalankan kepada sisa pepejal ini juga mampu menjadikan sisa ini sebagai sumber
Okey, dia boleh jadi sumber biojisim. Okey, biojisim ni apa? Kiranya bahan-bahan yang tak terpakai, contoh macam kulit pisang, okey, bahan-bahan buangan daripada makanan. Kita nak kaji adakah dia boleh menghasilkan tenaga? Itu namanya tenaga biojisim. So, tolak, kurangkan, guna semula, kita semula dan pemeliharaan. Iaitu apa? 5R. Iaitu refuse, reduce, reuse, recycle and recover. Yang mana kamu kena tahu apa konsep dia. Okey. Maksudnya kamu kena tolak. Okey, tolak penggunaan bahan-bahan yang boleh membazir. Okey, bahan sisa. Okey, reuse, guna semula, reduce, kurangkan penggunaan. Okey, recycle, kamu kitar semula bahan, recover, pemulihan. Okey. Adakah kamu mengamalkan sifat 5R ini? Okey. So, kemudian kamu kena jawab praktis formatif 4.3. Okey, so kita tengok praktis formatif. So, tulis sekarang ni, tulis sama-sama cikgu. So, tulis praktis formatif 4.3. Okay, kita tengok soalan dia. Kita tengok soalan dia. Soalan yang pertama, nyatakan dua isu sosial saintifik. So, isu sosial saintifik kamu salin lah. Yang mana satu? Okay, ini boleh, ini boleh. Okay. So, kamu salin sahaja. Okay. Yang pertama tadi, kamu cakap lah. Okay, contohnya, kamu nak kata, ini latihan 4.3 kan. Okay, sisa makanan ni ke. Okay, kumbahan ni ke. So, mana-mana satu pun boleh. Okay, so, kamu salin. Okey, satu. Okey, yang ini cikgu nak salin nombor satu. Tak payah salin soalan, buatkan jawapan saja. Okey, tulis isu sosio-saintifik. Okey, yang pertama, kamu cakaplah sisa makanan tadi. Sisa makanan yang tidak dilupuskan dengan baik. Okey, kemudian nombor 2, sisa kimia dan sampah sarap dibuang ke dalam mana? Kat mana? Sungai, okey. Atau laut, okey, secara haram. Okey, kemudian tengok pula soalan nombor 2. Okey, tengok pula soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 dia tanya, okey, bagaimana dia kata bagaimana cara untuk menangani masalah itu. So, kamu tulislah cara menangani masalah itu. Apa tadi cikgu kata 5 apa tadi? 5R. Okey, cara menangani. Okey, cara menangani. Okey, yang pertama amalkan 5R. Okay, kamu cakaplah recycle, reuse, reduce, refuse dengan apa penggunaan pemulihan tadi apa? What? Saya pun dah lupa yang tadi. Recover. Okay, recover. Okay, dengan recovery. Okay, ataupun kamu cakaplah penjimatan ke, ataupun kamu boleh cakap kamu boleh menjalankan amalan pengasingan. Pengasingan apa? Contohnya kamu nak asingkan kertas mana, kaca mana ya. So senanglah kita nak recycle. Okey, pengasingan sampah mengikut jenis. Okay, kalau penlambakan sampah ni dia akan menyebabkan menyebabkan apa? Kita akan menyebabkan kita punya apa namanya? Kita akan menyebabkan kita punya pembuangan perebutan itu menghasilkan gas karbon dioksida. Okey. So, kemudian kita pergi kepada yang seterusnya iaitu sektor pertanian dan perhutanan. Chapter ni sikit je. Okey, kenapa cikgu kata sikit je? Sebab kita hanya membaca saja. Okey. So, isu yang kedua iaitu sektor pertanian dan perhutanan. Okay, kita tengok ya dekat hutan-hutan kita sekarang ni pokok-pokok ditebang. Okay, itu adalah isu saintifik ya. Pokok-pokok balang ditebang. Okay, nak buat apa pokok balak ni ditebang? Okay, sama ada dia nak buat kawasan penempatan. Okay, kan kalau kamu tengok dekat highway orang selalu letak bina rumah dekat atas bukit. So dia nak buat penempatan lah.
ataupun nak buka sebagai kawasan pertanian. Kalaulah benda ni kita tak kawal, so kemungkinan akan terjadi apa? Terjadi tanah runtuh, banjir, kepupusan flora fauna. Kat mana? Beruk ke, tapir ke nak tinggal bila hutan dah diganggu. Sepatutnya hutan tu adalah sebagai tempat dia untuk berlindung. Okey, kemudian isu sensitif yang kedua adalah penerokaan hutan. Okey, sekarang ni kerakusan manusia-manusia dia nak teroka hutan, yang mana bila dah teroka hutan ni apa yang terjadi? Okey, penukaran hal ini mengganggu, mengganggu kitaran gas, mengganggu kitaran gas dekat bumi itu, yang mana hutan ni sebenarnya kita istilahkan sebagai peparu bumi, yang mana dia akan menukarkan gas karbon dioksida kepada oksigen. Oksigen ni manusia yang akan dapat, betul? Akan hirup sebagai kamu punya pernafasan. Kemudian pembakaran hutan. Pembakaran yang terbuka ni, selalunya petani lah. Dia akan bakar untuk menyuburkan tanah. Yang mana yang itu dia akan menyebabkan apa? Jerebu. Bila jerebu dia akan menyebabkan pencemaran udara. Ni akan menyebabkan pencemaran udara. Kemudian yang ini ini kalau kamu tengok gambar ni, yang ini berlaku dekat Kuala Lumpur dulu pada tahun 2015. Yang mana yang ini berpunca daripada pembalakan yang tak terkawal dekat hutan Lipo Lenteng. Yang ini pula, selalunya orang sekarang dia nak bina macam kabinet ke dapur daripada kayu. So pembinaan kat sini dah macam perabot ke, penggunaan kertas. So sekarang sebab itu sekarang ni penggunaan paperless, yang mana semuanya bagi soft copy sahaja. Dia tak bagi dalam bentuk kertas dah. Sebab apa? Sebab tadi pun kamu dah belajar. 1 tan kertas dia bersamaan dengan 4 hingga 5 tan kayu balak. Berapa banyak dah tu. So berapa banyak dah pokok-pokok kita akan ditebang. Kemudian penggunaan racun serangga dan bahan kimia yang berleluasa. Sebabnya bahan kimia ni akan menyebabkan pencemaran kepada tanah. Yang ini akan menyebabkan pencemaran tanah. Nanti kalau kamu form 5, kamu akan belajar lagi sekali benda ini. Pencemaran tanah yang akan meningkatkan keasidan. Keasidannya maksudnya dah ada berasid dah. Dan menyebabkan tanah itu tidak sesuai untuk pertanian. Bahan kimia ni akan diserap ke sungai, kemudian dia akan pergi ke pencemaran air. Sebab kamu mesti siram. Bila siram air tersebut, dia akan diserap oleh tanah. So ini adalah aplikasi bagaimana kamu nak menangani isu sosio saintifik. Yang pertama, kamu perlu merawat dan memproses kembali sisa-sisa pertanian nak jadikan baja. Hasil-hasil pertanian tersebut tak boleh buang saja. Kamu boleh jadikan baja kompas. Untuk mengawal keseimbangan semula jadi. Tanam semula pokok. So, lagi satu, kamu kena buat kempen lah. Ataupun undang-undang lah. Supaya aktiviti pembalakan ini dapat dikawal. So, kemudian kita jawab praktis formatif 4.4. 4.4 yang pertama, bagaimana kejadian tanah runtuh dan banjir lumpur boleh berlaku? So, yang ini kamu buat pula untuk praktis formatif 4.4. Tadi apa soalan dia? Macam mana kita nak elakkan daripada banjir lumpur? Banjir lumpur tu macam mana? So, apa terjadi dia? Apa sebabnya? Sebab apa? Pembalakan yang tidak terkawal. Kemudian nombor 2. Nyatakan kesan penggunaan baja kimia yang berlebihan. Yang tadi, apa kesan dia? Kesan dia adalah yang pertama tadi apa? Kamu tulislah. So, kamu tulis baja kimia tadi akan apa? Baja kimia meresap ke tanah, sehingga sampai ke sumber air. Contohnya macam sungai. So, akan menjadikan sungai apa? Sungai akan
tercemar. Okay, selain daripada itu, kamu boleh cakap keasitan tanah meningkat juga. Okey, dah. Okay, soalan yang seterusnya, soalan nombor 3. Okay, tengok soalan nombor 3. Soalan 3, nyatakan dua kaedah. Okay, macam mana kita nak kurangkan? Macam tadi cikgu cakap tadi, wartakan, apa namanya, buat kempen. Kempen mengadakan. Kempen kita semula. Mengadakan kempen kita semula. Okay, kemudian okey, ini buat dalam buku nota ya. Okey, buat dalam buku nota. Okey, ataupun kamu buatlah menjimatkan kertas, okey. Menjimatkan penggunaan kertas. Okey. Itu sahaja, okey, untuk hari ini punya. So, nanti kita akan jumpa sekali lagi untuk minggu depan. Okay, untuk minggu depan. So, untuk waktu tutorial ni, cikgu nak kamu semua buat buku kerja. Okay, siapa yang ada beli buku kerja? Okay, tolong ya, beli buku kerja. Okay, saya tunjukkan satu. Okay. Bagaimana kamu nak buat buku kerja? Okay, so ini waktu tutorial ya. 11.30 sampai pukul 1. So, 11.30 sampai pukul 1 adalah waktu tutorial. So, kamu sepatutnya kamu sudah beli buku kerja. Okay, macam ini. Okay, ni cikgu tunjukkan. Ini adalah buku kerja. So, ini adalah sektor teknologi hijau. Okay. Sektor tenaga pun kita dah buat. Okay, kita tengok kepada yang hari ni punya air sisa. Kamu buatlah. So, teknologi hijau, kita semula menggunakan semula baju kompos sumber tenaga. Okay, yang ini indah water sisa ni akan menyebabkan apa? Pencemaran air, menyebabkan penyakit dan membunuh kehidupan ekologi. So, macam mana kamu nak selesaikan? Kita semula akan gunakan air hujan. Okay, untuk pertanian pula yang ini apa? Pembalakan tanah untuk pertanian. Ni apa? Sembur racun serangga. Okay, kemudian okey, dan kemudiannya, okey, kemudian kita tengok yang kemudiannya. Okey, yang bawah ini pula pembakaran terbuka, pembalakan. So, macam mana nak selesaikan? Guna baju kompas, pencegahan pembakaran, pertanian. Okey, ini sila buatkan. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. So, kita akan jumpa akan datang. Okey, sekian. Terima kasih. Okey, sekian, terima kasih.